diami kawasan selatan negara Filipina terhadap kerajaan pusat di Manila merupakan salah satu konflik yang punya sejarah yang panjang dan telah berlaku sejak perdekat lamanya di negara tersebut. Isu utama yang diketengahkan dan menjadi fokus utama dalam konflik ini adalah hak bangsa Moro dalam menentukan masa hadapan sendiri dan pembentukan sebuah negara bangsa Moro. Perasaan tidak puas hati terhadap dasar-dasar pemerintah yang dilihat berbentuk diskriminasi golongan minoriti dan pemerintah pusat tidak berlaku adil kepada mereka apabila kebanyakan kuasa politik didominasi oleh orang Kristian manakala sosio-ekonomi di bahagian selatan pula dipinggirkan. Perjuangan orang-orang Moro ini dikatakan telah bermula sejak tahun 1569 lagi, iaitu ketika wilayah mereka diletakkan di bawah pemerintahan kolonial Sepanyol. Wilayah selatan Filipina pada mulanya didominasi oleh penduduk Muslim yang maju dari segi perdagangan dan perniagaan sehingga kawasan utara Filipina. Namun kedatangan kolonialisme Sepanyol telah menyebabkan hampir sebahagian besar penduduk di Filipina berjaya dikristiankan, namun tidak di selatan Filipina yang mengekalkan agama Islam, dan identiti inilah yang menjadi titik permulaan perjuangan bangsa Moro. Semasa era penjajahan Amerika Syarikat di Filipina menggantikan pemerintah kolonial Sepanyol, terdapat wakil penduduk Islam Filipina yang membuat permohonan bagi menubuhkan negara bagi orang-orang Moro disertai dengan gerakan secara aman bagi membentuk sebuah negara bangsa dan pemerintah pilihan mereka sendiri seawal tahun 1970-an. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak mahu wilayah selatan yang mereka diami itu dimasukkan ke dalam negara baru yang dipanggil Republik Filipina yang akan muncul apabila mendapat kemerdekaan daripada pihak Amerika Syarikat kelak. Namun begitu, pemerintahan mereka telah ditolak oleh Amerika Syarikat yang membawa kepada kesedaran kepada mereka untuk menjadikan agama Islam sebagai satu unsur identiti mereka. Peristiwa Jabidah yang berlaku pada bulan Mac 1968 melibatkan pembunuhan 28 orang pelatih tentera yang kebanyakannya dari suku Tausug dan Sama dari Sulu dan Tawi-Tawi telah mengubah keadaan. Dan inilah yang membawa kepada tercetusnya konflik antara orang Islam dan Kristian serta menyebabkan orang Islam tidak lagi mampu meneruskan penerimaan konsep negara Filipina dan prinsip hidup bersama secara aman dalam negara yang didominasi oleh pemerintah pusat di Manila dari segi politik dan pemerintahan mulai tahun 1970-an. Perjuangan bangsa Moro kini diteruskan melalui gerakan pembebasan yang tidak menolak kekerasan dalam perjuangan mereka membawa kepada penubuhan pertubuhan Islam. Perjanjian Tripoli 1976 hingga 1996. Malaysia memainkan peranan penting dalam perjanjian ini apabila Tunku Abdul Rahman merupakan Setiausaha Agung Persidangan Negara-Negara OIC pada ketika itu. Tunku Abdul Rahman telah memperjuangkan hak bangsa Moro ini sejak 1970 lagi. Dan pada 1972, beliau berjaya membawa isu ini menjadi isu utama untuk dibincangkan dalam OIC. Hasil daripada pujukan beliau, berlakulah suatu persidangan Menteri-Menteri luar OIC di Jeddah di mana Libya mengutarakan isu bangsa Moro ini untuk dibincangkan. Pada tahun 1974 lagi, persidangan OIC juga yang bertempat di Kuala Lumpur telah mengemukakan satu resolusi bagi mendesak Manila untuk menghentikan tindakan pembunuhan terhadap bangsa Moro. Walau bagaimanapun, Filipina melihat resolusi ini hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja. Lalu, ia pun menolak resolusi ini. Namun, setelah melihat kepada situasi yang berlaku, kedua-dua pihak mula beranggapan konflik ini akan terus berlanjutan dan mengorbankan banyak nyawa. Pada Disember 1976, berlaku pertemuan di Tripoli, Libya dan antara wakil daripada Manila dan MNLF yang dikendalikan oleh OIC. Hasil daripada pertemuan tersebut, tercetuslah Perjanjian Tripoli 1976. Walau bagaimanapun, ia tetap gagal dan kegagalan itu dibawa kepada penglibatan Indonesia dan seterusnya tercetuslah Agreement of Understanding pada tahun 1963. Sebelum tercetuslah suatu perjanjian damai pada tahun 1996. Malangnya, kegagalan itu yang dialami oleh kedua-dua pihak sukar dilaksanakan dan menimbulkan semula konflik di selatan Filipina. Ia juga memberikan tempias kepada Malaysia apabila negeri Sabah menerima sejumlah 72,000 orang pelarian Filipina yang berhijrah ke Sabah, dan ini menyebabkan masalah pendatang asing itu berlarutan sehingga ke hari ini. Mengambil kira kesan buruk ini, Malaysia melalui dasar konsep Prosperity Neighbour mula mengambil langkah sebagai pendamai atau pemuda cara bagi menyelesaikan isu bangsa Moro dan Manila ini dengan penghasilan Framework Agreement dan
on Bangsamoro pada tahun 2012. Perjanjian Keamanan MILF Manila 2014. Perjanjian damai yang telah ditandatangani oleh Manila dan MILF pada tahun 2014 ini adalah hasil daripada rantaian damai yang cuba dicapai sejak bertahun-tahun lamanya. Perjanjian ini adalah ekoran inisiatif yang telah diambil oleh negara-negara OIC seperti Libya, Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Perjanjian damai antara Kerajaan Filipina dan MILF ini adalah merupakan jalan yang dirintis oleh Kerajaan Malaysia. Proses perjanjian keamanan ini bermula pada 24 Januari 2014 melalui pertemuan antara Ketua Perunding Kerajaan Filipina, Miriam Coronel Ferre, dan Ketua Perunding MILF, Mohakbar Iqbal di Kuala Lumpur. Ekoran daripada perjumpaan ini, Perjanjian Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, telah termeterai setelah ditandatangani di Manila pada 27 Mac 2014. Hasil daripada perjanjian keamanan tersebut dapat disaksikan persetujuan MILF untuk menghentikan gerakan bersenjata dengan peletakan senjata seramai 12,000 Bangsamoro Islamic Armed Forces BIAF sayap bersenjata MILF. Melalui perjanjian ini, diharap dapat merealisasikan harapan wilayah autonomi ini pada tahun 2016 yang memberi kuasa politik lebih besar dan kawalan terhadap sumber alam kepada wilayah majoriti Islam sebelum berakhirnya penggal semasa pentadbiran Presiden Aquino. Disebabkan kegagalan demi kegagalan dalam perjanjian terdahulu, seperti kegagalan Memorandum of Agreement on Ancestral Domain MOAAD pada tahun 2008, Perjanjian Keamanan 2014 ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan. Secara keseluruhannya, kejayaan proses rundingan ini turut menggambarkan kejayaan Malaysia dalam menaikkan peranan dalam usaha untuk mendapatkan keamanan yang berkekalan untuk warga penduduk di selatan Filipina. Malaysia berharap perjanjian ini turut memberi impak positif untuk Malaysia bersandarkan kepada polisi Prosper Thai Neighbour, iaitu keselamatan bagi sesebuah negara adalah keselamatan bagi negara lain. Telah diambil melalui Perjanjian Keamanan 2012 dengan mengimplementasikan pada aspek keselamatan, melaksanakan guidelines Humanitarian Rehabilitation and Development Aspect, perjanjian berkaitan Civilian Protection Component, penubuhan wilayah autonomi Bangsamoro dengan memberi kuasa politik lebih besar dan kawalan terhadap sumber alam serta persetujuan MILF untuk menghentikan gerakan bersenjata dengan peletakan senjata sampai 12,000 Bangsamoro Islamic Armed Forces. Penduduk diberikan jaminan untuk menangsungkan kehidupan mereka, bergerak bebas tanpa gangguan, serta yang paling penting adalah kebebasan bersuara dan beragama. Undang-undang Islam akan dilaksanakan di wilayah terbabit dan ia hanya berkuat kuasa ke atas orang Islam serta melibatkan kes-kes sivil sahaja. Autonomi politik sebagai pertukaran untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata, tetapi ia tidak akan mengakhiri semua keganasan di bahagian negara yang lama dilanda oleh pelanggaran undang-undang, kemiskinan dan pemberontakan Islamis. Rundingan penerakan JRP MILF ke-6 yang diadakan telah dipersetujui bahawa tentera tetap AFP dan MILF akan mewujudkan tentera pemantauan bersama di beberapa kawasan yang rentan konflik. Kedua-dua pihak melalui pusingan kelima perbincangan eksplorasi JRP MILF di Kuala Lumpur menyokong dana daripada Bank Dunia yang digunakan untuk membangun kembali kawasan-kawasan di Mindanao yang dilanda perang. Universiti Selamat Terbangsa Malaysia menawarkan beasiswa kepada anak-anak Bangsamoro sebagai bantuan bagi mereka meneruskan pengajian di Malaysia. Potensi terbaik untuk meningkatkan kedudukan Malaysia sebab adalah kepimimpinannya dalam pasukan pemantauan antarabangsa IMT, sebuah gabungan kumpulan tentera dan sivil untuk memantau pelaksanaan aspek praktikal rundingan damai kerajaan Filipina MILF. Malaysia juga menyediakan pasukan kontinjen terbesar. Namun, peranan Malaysia dalam isu-isu lain misalnya dalam pembangunan atau pembinaan semula Mindanao masih kecil. Bentran mencadangkan bahawa masa depan perdamaian di selatan Filipina lebih berkemungkinan akan berkembang sekiranya proses perdamaian MNLF dan MILF dikaitkan dengan beberapa cara. Perjanjian antara kerajaan Filipina dan MILF merangkumi strategi yang diperbaharui untuk menampung kedua-dua MILF dan MNLF. Untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berunding, orang tengah harus mempunyai kuasa untuk desakan atau pengaruh untuk meyakinkan setiap pihak, bukan hanya untuk mengadakan rundingan tetapi juga untuk mencapai perjanjian damai. YouTube.